إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah yang dikasihi, insyaAllah pada malam ini kita akan masuk di dalam bab yang baru, yaitu bab yang ke-9, ya, di halaman 48. Dan sebelum kita bacakan hadis-hadis yang terangkum di dalam bab ini, bolehlah dibuat sedikit pembetulan, ya, walaupun ya pembetulan ini tidaklah membabitkan satu kesilapan yang besar, tetapi kerana seperti mana iltizam kita di dalam membaca kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi ini, antara tujuan kita adalah untuk memperbetulkan untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang ada di dalam terjemahan, dalam terjemahan kitab ini. Jadi kita lihat tajuk, di mana penterjemah mengatakan keutamaan dan kewajipan salat berjemaah. Saya melihat ada baiknya kita ubah, agar menepati perkataan Arabnya, iaitu fadilat. Fadilat kalau nak letak dalam kurungan kelebihan, salat berjemaah dan kewajipannya. Jadi dibaca fadilat, solat berjemaah dan kewajipannya. Baik, kita lihat hadis yang ke-62. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjemaah, keutamaan tu boleh kita buang. Salat berjemaah itu melebihi, boleh buang. Salat berjemaah lebih afdal daripada, buat tambahan tu. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan sebanyak, bukan sejumlah, dengan sebanyak 27 darjat. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan sebanyak 27 darjat. Seterusnya hadis yang ke-63, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaah تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan tu boleh buang. Salat seseorang
yang dilakukan secara berjemaah dilipat gandakan terhadap, dan keutamaan tu buang, dilipat gandakan berbanding salatnya, ya, buat tambahannya tu, salatnya di rumah dan di pasarnya sebanyak 25 kali ganda. Demikian itu kerana dia berwuduk dan membaguskan wuduknya, lalu keluar menuju masjid, dan ini boleh buang, tak ada suatu alasan pun yang membuatnya, tu semua buang, dan ganti dengan dia tidak, ya, dan dia tidak keluar kecuali untuk salat. Tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia tu buang, melainkan akan terangkat, tambah buatnya, akan terangkat buatnya satu darjat dan terhapus, gantikan dengan buatnya, dan terhapus buatnya satu kesalahan, kerananya tu buang. Jika dia mengerjakan salat, maka selama dia masih di tempat salatnya, malaikat sentiasa mendoakannya, ya Allah, curahkan tu buang, ya Allah, selawatlah ke atasnya, kepadanya, tukar kepada ke atasnya. Ya Allah, selawatlah ke atasnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya, ganti dengan ya Allah, rahmatilah dia. Baik, yang okey, dan jumlah yang terakhir itu, ya, ini memang salah terjemahan, kena dibetulkan, ya. Orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan tu semua buang, dan ganti dengan dia terus berada dalam keadaan, ya, dia terus berada dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Yang selanjut tu kena buang, itu memang salah terjemahan. Dia terus berada dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Ya, boleh ke? Baik, hadis yang ketiga dan yang terakhir, ya, untuk halaqah pada malam ni insya-Allah. Yang hadis yang ke-64, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, walaqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin-nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah
fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin-nar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, maka tu buang, mereka pasti akan, ya, tambah pasti tu, mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Aku sangat ingin tu buang, ganti dengan aku teringin. Aku teringin untuk memerintahkan salat, yakni dikerjakan, lalu dikumandangkan ikamat, dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jemaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang tu buang, ganti dengan mereka. Sementara itu aku pergi bersama mereka yang membawa, seikat tu buang, ganti dengan ikatan, yang membawa ikatan kayu bakar, Assalamualaikum, menuju ke, ya, tambah ke tu, menuju ke orang-orang yang tidak ikut salat berjemaah dan membakar rumah-rumah mereka, ya, dengan api. Baik, baik, sampai situ, ya, yang kita akan bincangkan, ya, tentang tajuk, ya, fadilat serta kelebihan solat berjemaah, ya, serta kewajipannya. Kalau kita lihat daripada ketiga-tiga hadis yang telah dibacakan, dapat kita lihat bahawa hadis-hadis ini memberi kepada kita gambaran tentang keagungan, ya, syariat Islam, di mana dalam banyak ibadah-ibadah ataupun dalam banyak syariat, ya, yang disyariatkan di dalam Islam, dituntut supaya ia dilakukan dengan secara berjemaah, ya, dilakukan secara beramai-ramai. Dan jemaah ini, ya, dianggap sebagai satu perhimpunan, ya, buat umat Islam. Maka daripada perhimpunan-perhimpunan yang disyariatkan ini, ya, umat Islam, ya, akan dapat berhubung, ya, dengan sesama saudara mereka, ya. Mereka akan dapat dalam masa yang sama berbincang, ya, dan mereka akan dapat bekerjasama, ya, di dalam menyelesaikan, ya, hal-hal yang berbangkit, ya, menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada di kalangan mereka, ya, dan dalam masa yang sama juga mereka akan dapat, ya, bertukar-tukar pandangan dan juga fikiran. Maka dapat kita lihat betapa pentingnya, ya, perhimpunan-perhimpunan ini, ya, faedah-faedah yang tersirat di sebaliknya, ya. Maka daripada perhimpunan-perhimpunan ini, ya, juga dapat kita katakan bahawa juga antara faedahnya adalah agar orang yang jahil, ya, dapat diajar, orang yang susah dapat dibantu, ya, dan dalam masa yang sama, ya, dia akan dapat melunakkan hati-hati kita, ya, dalam kita berhubung dengan sesama, ya, saudara se-Islam kita. Dalam masa yang sama juga dia akan menzahirkan, ya, kekuatan umat Islam, ya, dan dapat ditonjolkan syiar-syiar Islam, ya. Jadi apabila kita lihat, ya, syariat Islam yang dituntut dalamnya, ya, diadakan perhimpunan-perhimpunan ini, antara yang paling utama, antara perhimpunan yang paling pertama
adalah perhimpunan yang diadakan di masjid-masjid, ya, dengan tujuan untuk mendirikan solat fardu, ya, secara berjemaah. Maka dapat kita katakan bahawa solat fardu secara berjemaah di masjid adalah perhimpunan-perhimpunan kecil, ya, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh umat Islam di tempat tinggal mereka, ya, masing-masing. Maka daripada perhimpunan ini, ya, mereka dapat berkumpul, ya, serta berkenalan, ya, demi untuk merealisasikan kesatuan umat Islam, ya, yang berdiri di atas, ya, landasan bahawa mereka adalah satu umat, ya, tanpa mengira apa juga bangsa, tanpa mengira apa juga, ya, warna kulit ataupun bahasa, ya, serta budaya mereka, ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang pertama yang kita bacakan, ya, hadis yang ke-62, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahawa, ya, solat berjemaah lebih afdal, ya, daripada solat bersendirian dengan sebanyak 20 darjat, ya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat lafaz yang digunakan oleh Rasulullah, iaitu, ya, perkataan darjat itu, ya. Mengapa Rasulullah memilih perkataan darjat, dan Rasulullah tidak mengatakan, ya, cabang ataupun bahagian, ya. Sebaliknya digunakan perkataan darjat. Ini kerana kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya, apa yang naik ke atas secara berperingkat, ni balaghah bahasa Arab lah, ya, dikatakan darjat, ya. Manakala apa yang turun, kalau kita dalam bahasa Melayu kata apa? Kalau benda tu menurun, ya, dia diangkat darjatnya dan diturunkan martabat. Martabat ni boleh dua-dua juga, martabat yang tinggi, martabat yang rendah, darjat yang tinggi. Kadang kalau kita lihat dalam bahasa Melayu pun, ya, dikatakan darjat yang rendah, tapi dalam bahasa Arab dikatakan darajat, maknanya benda tu naik. Kalau benda tu turun dikatakan darakat. Itu balaghah bahasa Arab, ya, darakat. Maka dalam syurga ada darajat, adapun salamatullah dalam neraka dia ada darakat. Jangan digunakan darjat kalau untuk neraka, kerana dia akan memberi pengertian yang sebaliknya, ya. Orang yang paling teruk adalah orang yang paling bawah, ya, dalam api neraka. Maknanya neraka tu lagi tinggi darakat dia, ataupun lagi menurun dia dalam neraka tu, ya, lagi teruk, ya, keadaan dia. Maka dia bukan tinggi darjat dia, tetapi dia rendah darakat dia. Itu nak kata balaghah dalam bahasa Arab lah, ya. Baik, daripada hadis yang pertama, ya, dapat kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita tentang fadilat salat berjemaah itu berbanding dengan, ya, salat secara bersendirian, ya. Nak mengatakan bahawa, ya, orang yang mendirikan, ya, salat berjemaah itu dia akan mendapat, ya, pahala yang berlipat kali ganda, serta kedudukannya akan diangkat, ya, dengan sebanyak 27 darjat, ya. Maka mafhum tersiratnya daripada hadis ni adalah kalau sekiranya seseorang itu, ya, mendirikan salat secara bersendirian, jelas dia telah melepaskan, ya, fadilat yang cukup besar dan cukup bernilai, ya. Maka daripada hadis yang pertama ni dapat kita mengambil beberapa faedah. Yang pertamanya adalah tentang kelebihan ataupun tentang fadilat, ya. Apa artinya fadilat? Iaitu yang saya tukar terjemahan tajuk tadi tu. Fadilah, ya,
fadl. Dzalika fadlun min Allah. Dzalika fadlullah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, ya, maka itu adalah kelebihan. Jadi fadilat maknanya kelebihan. Beza sikit dengan keutamaan, ya. Insya-Allah kita nampak beza tu, ya. Sebab tu kalau kita kata fadilah, ya, maknanya kelebihan dan bukan keutamaan. Jadi fadilat, ya, kelebihan solat secara berjamaah. Yang kedua adalah kurangnya, ya, pahala serta rendahnya darjat solat bersendirian kalau dibandingkan dengan, ya, solat secara berjemaah, ya. Juga faedah yang ketiga yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang pertama ni adalah tentang besarnya jurang antara solat bersendirian dan juga solat berjemaah. Nak mengatakan tak dapat, sama sekali tak sama taraf, ya, tak dekat pun, bahkan cukup jauh beza antara solat bersendirian dan juga solat secara berjemaah. Faedah yang keempat yang tak kurang pentingnya, ya, adalah bahawa solat fardu yang didirikan secara bersendirian adalah sah. Ya, nanti akan kita bincangkan, ya, tentang satu permasalahan yang membabitkan tentang solat berjemaah ni. Tapi sebelum tu kita nak kata daripada hadis yang pertama ni, ia menunjukkan bahawa orang yang mendirikan solat secara bersendirian, maknanya dia meninggalkan solat berjemaah, ya, pada satu masa tu di solat fardu tu secara bersendirian, ya, solatnya dianggap sah, walaupun dalam masa yang sama kita mengatakan bahawa dia telah melepaskan, ya, peluang serta pahala yang cukup besar, ya. Baik, itu hadis yang pertama. Adapun dalam hadis yang kedua, iaitu hadis yang bernombor 63, ya, daripada riwayat Abu Hurairah, iaitu Abdurrahman bin Sakhr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlaknya berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Hadis yang kedua ni, ya, juga merujuk kepada kelebihan solat berjemaah, ya, berbanding dengan solat bersendirian. Bahkan dalam hadis yang kedua ni dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan ataupun fadilat-fadilat yang lain, ya, apabila seseorang itu mengerjakan solat secara berjemaah, ya, di mana disebutkan dalam hadis ni secara khasnya bahawa dia solatnya akan dilipat gandakan, ya, dan ditinggikan darjatnya sebanyak 25. Jadi dalam hadis yang pertama disebut 27, dan hadis ini disebut sebanyak 25 darjat, ya. Kenapa dia mendapat darjat yang begitu tinggi sehingga 25 darjat, ya, disebutkan dalam hadis ini, ya. Yang pertama, apabila dia memperelokkan wuduknya, bolehlah tanda itu yang pertama, atau itu syaratnya yang pertama, dia mengelokkan wuduknya. Lalu dia di rumah, ya, dia memperelokkan wuduknya di rumah, ya, maknanya dia ambil wuduk kat rumah. Lalu dia pergi keluar daripada rumah, pergi ke masjid, di mana dia tidak ada tujuan lain keluar daripada rumah dan menuju ke masjid melainkan untuk nak mendirikan solat. Ini solat fardu tu di masjid secara berjemaah, ya. Maka hasilnya dia dalam langkah dia menuju ke masjid itu, setiap langkah yang dia ambil tidaklah melainkan dia akan mengangkat darjatnya, ya, dan terhapus buatnya, dia akan mendapat, dia ditinggikan darjatnya dan dihapuskan buatnya, ya, kesalahan atau dosanya, ya. Lalu apabila dia sampai ke masjid, ya,
dan dia mendirikan solat. Bolehlah kita faham daripada hadis ni, apabila dia sampai ke masjid lalu dia mendirikan solat, ya, ini yang kita betulkan dalam terjemahan tadi, ya. Yang dimaksudkan dengan solat yang pertama di sini, bolehlah kita kata solat-solat sunat yang dituntut, ya, apabila sampai ke masjid. Seperti apa? Solat yang pertama sekali tahiyatul masjid, ya. Lepas tu kalau ada solat sunat yang lain, kalau dia nak kerjakan seperti apa? Solat sunat qabliyah misalnya, atau solat sunat antara solat sunat 2 rakaat antara azan dan juga iqamat, ya. Ini juga ada solat sunat, ya, sebanyak 2 rakaat. Maka selama apabila dikerjakan solat-solat sunat ni, ya, para malaikat terus, ya, berselawat ke atasnya, ya. Apa artinya berselawat ke atasnya? Ya, apa artinya berselawat ke atasnya? Apa artinya selawat? Apa artinya mendoakan? Mendoakan apa? Atau lebih penting lagi apabila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis ni, malaikat berselawat ke atas orang yang pergi ke masjid tu. Apa artinya selawat? Ya, boleh kita kata tulislah, ya, sebab ni penting juga, ya, banyak sering kita terlepas pandang. Selawat maknanya pujian, ya. Dia doa, tapi doa apa? Ya, ini doa maknanya permintaan. Minta apa? Nak berinci, minta supaya Allah memujinya. Jadi apabila para malaikat berselawat kepadanya, ya, atau ke atasnya, maknanya para malaikat meminta daripada Allah, berdoa kepada Allah supaya memuji orang itu, ya. Seperti mana apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad, apa artinya? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Apa artinya? Kita meminta daripada Allah supaya apa? Supaya Allah memuji, ya, memberi pujian ke atas Nabi Muhammad. Bukan kita yang puji. Kalau kita puji, apalah sangat? Apa dapat apa? Tak dapat apa. Kita ni makhluk yang serba hina. Tapi apabila Allah memuji, maka itulah segala pujian, kan? Ya, maka kerana itu yang maksud kita. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad. Begitu juga innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad, ya. Jadi malaikat apabila berselawat macam mana? Maksudnya mereka meminta daripada Allah untuk memuji ke atas Nabi Muhammad, ya. Dan Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad, apa artinya? Allah sendiri memuji. Allah takkan minta ke atas siapa? Allah yang memuji, ya, ke atas Nabi Muhammad. Jadi malaikat berselawat ke atasnya. Yang ni para malaikat, nak kata apa terjemahannya? InsyaAllah dah faham. Para malaikat berselawat ke atasnya. Boleh siapa perincikan, jelaskan maksud selawat di sini? Maka para malaikat berdoa kepada Allah supaya hamba itu dipuji, ya. Barakallahu fiik. Ya Allah, selawatlah ke atasnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ya, rahmatilah dia, ya. Itu doa para malaikat ke atas orang itu, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia terus berada dalam keadaan salat, ya, selama dia menunggu salat. Apa artinya? Kalau orang tu dalam kalau orang tu sedang solat sunat, jelas dia sedang berada dalam keadaan solat. Tapi nak kata maksudnya lebih daripada tu. Apabila dia selesai solat sunat dan dia menunggu iqamat berkumandang, ya, dia terus berada dalam keadaan solat. Walaupun dia dalam keadaan sedang duduk menunggu, ya,
berzikir dan seumpamanya. Ya, maknanya dia dah selesai solat sunat tapi dia masih menunggu. Ya, dia menunggu apa? Dia menunggu iqamat untuk solat fardu berjemaah. Dia terus berada dalam keadaan solat selama dia menunggu tu. Ya. Baik. Kalau kita lihat dalam hadis yang kedua ni, adanya sedikit perselisihan ataupun perbincangan ya di kalangan para ulama tentang bagaimana nak ditafsirkan antara hadis yang pertama dan yang kedua. Daripada sudut hadis yang pertama disebutkan bahawa solat berjemaah ya, dia orang itu akan ditinggikan sebanyak 27 darjat. Hadis yang kedua disebutkan dia akan ditinggikan sebanyak 25 darjat. Bagaimana dihimpunkan antara 27 dan 25? Ya, adalah perbincangan di kalangan para ulama. Tapi kita kesimpulan yang dapat kita fahami adalah bahawa tidak ada percanggahan di antara keduanya. Ya, sebaliknya kita himpunkan antara kedua-duanya. Kerana apa yang pasti kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Ya, bahkan ya daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka kita katakan bahawa pahala ataupun 25 darjat itu terangkum di dalam 27 darjat. Ya. Maka kita kata kesimpulan kita adalah apa? Solat berjemaah berapa kali ganda lipatnya? Kita kata 27. Ya. Adapun 25 tu ya, dia termasuk dalam ya ataupun 27 tu termasuklah 25. Ya. Maka kita ambil yang paling tinggi. Ya. Kerana paling tinggi itu dia menghimpunkan kedua-duanya. Ya, bukan sebaliknya. 27 maknanya terangkumlah 25. Maka kita ambil yang paling tinggi kerana ia juga telah sabit sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, daripada hadis ni dapat kita ambil beberapa faedah hadis yang kedua ni, ya. Yang pertama seperti yang adalah hadis yang pertama tadi tentang kelebihan ataupun fadilat solat berjemaah di masjid. Di masjid secara khasnya. Ya. Dan fadilat solat berjemaah ini akan dapat diperolehi kalau sekiranya solat fardu itu dilakukan secara berjemaah, tak kira berapa ramai pun jemaahnya. Ya. Tak kira berapa, asalkan bilangannya menepati perkataan jemaah, maka itu dianggap sebagai solat berjemaah. Maka persoalan di sini, solat berjemaah itu dapat direalisasikan dengan berapa bilangan? Ya. Di sini ada perbincangan jugalah. Ya. Antara dua, sama ada 2 ataupun 3. Ya. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita, kalau 2 je dah dikatakan ramai, mereka. Kan? Mereka kan? Dia, mereka. Bila masa kita kata dia, bila dia seorang. Kan? Ke ramai-ramai ini dia juga? Tak. Dia seorang. Tapi kalau 2 orang, dah mereka. Tapi dalam bahasa Arab ni lain sikit. Dia ada mufrad, dia ada muthanna. Muthanna maknanya 2 orang. Dan muthanna 2 orang. Kalau 3 orang baru dikatakan jamak. Jamak maknanya ramai lah. Maka ini sebab perselisihan. Ya, maka ada yang kata jemaah tu apabila 3 orang atau lebih. Ya, tapi ada pendapat yang kata 2 ya atau lebih. Tapi dapat kita kata ya dengan bilangan 2 itu maka akan dapat direalisasikan ya solat berjemaah itu. Ya. Hal ini seperti mana dalam sebuah hadis yang dihukum sebagai hasan ya, daripada riwayat Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli ya ma'ar rajuli azka min salatihi wahdihi wa salatuhu ma'a ar-rajulain azka min salatihi ya ma'al wahid
wa ma kathura fahuwa ahabbun ila Allah. Ya, solat seseorang lelaki, solat seorang lelaki dengan lelaki yang lain lebih baik daripada solatnya bersendirian, dan solatnya bersama dua orang lebih baik daripada solatnya bersama seorang. Dan mana yang lebih ramai, itulah yang lebih disukai oleh Allah. Ya, manakala dia solat dua orang, lebih baik dia solat bersendirian. Kalau dia solat bertiga, itu lebih baik daripada dia solat berdua. Dan lagi ramai, lagi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya kayu ukur. Apa dia? Lagi ramai jemaah, lagi baik, lebih afdal, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat kita kata, kalau kita ada pilihan antara nak memilih antara dua masjid ataupun lebih, ya, mana masjid kita nak pergi, kita kata kita ambil lah, ya, masjid yang paling ramai jemaahnya. Itu kayu ukur dia, itu kaedah kita. Kerana apa? Seperti mana dalam hadis yang kita telah bacakan tadi, kerana lebih ramai jemaah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, itu faedah yang pertama. Ya, faedah yang kedua adalah kekurangan yang ada pada salat secara bersendirian, ya, dan rendahnya kedudukan, ya, orang yang salat bersendirian kalau dibandingkan dengan salat berjemaah. Ya, juga daripada hadis yang kedua ni dapat kita buat kesimpulan bahawa salat berjemaah, boleh tulislah, salat berjemaah bukan syarat sah salat fardu. Ya, salat berjemaah bukan syarat sah salat fardu. Ya, maka salat bersendirian sah, tetapi dengan kurangnya pahala yang diperolehi. Ya, baik, juga faedah yang dapat kita ambil adalah kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis ni. Ya, apa kelebihannya? Kelebihan diangkat darjatnya dan dihapuskan dosanya, serta kelebihan para malaikat, ya, berselawat ke atasnya, meminta keampunan, ya, serta meminta rahmat ke atas orang itu, adalah dengan syarat semua, ya, aspek-aspek yang disebutkan dalam hadis ini ditunaikan. Itu syaratnya. Dengan erti kata lain, kalau tidak dilaksanakan, dia tidak akan mendapat fadilat itu. Apa syaratnya? Yang pertama tadi, itulah, dia kena elokkan wuduknya. Ya, bukan wuduk yang cincai, atau bukan wuduk yang, ya, tak sempurna. Ya, kena ingat juga, dan bukan wuduk yang melampau. Apa melampau? Itulah dia buka pipe tu, buka pipe air melimpah tu, jadi banjir tu. Itu jelas dia barangkali wuduknya sah, ya, tapi dia tidak memperelokkan wuduknya. Sebaliknya dia telah menghodohkannya. Ya, jadi itu yang pertama, dia kena elokkan wuduknya. Ya, lalu apabila dia keluar, bukan dia keluar dengan sebarang tujuan. Bukan nak keluar lepas tu apa, lepas tu nak singgah kedai, lepas solat tu boleh juga singgah. Rosaklah niat. Ni kita kata kena jaga niat tu. Niat memainkan peranan yang cukup penting. Dia keluar nak pergi masjid sebab nak jumpa kawan, atau dia keluar apa lagi, macam-macam. Ya, dia on the way nak pergi ke mana-mana tempat lain. Itu semua akan merosakkan niatnya. Maka dia tidak boleh keluar kecuali dengan tujuan untuk nak solat berjemaah. Tak ada tujuan yang lain, tak ada sebab yang lain. Ya. Maka kalau syarat-syarat ini ditunaikan, barulah dia mendapat, ya, fadilat yang disebutkan tadi. Bahawa setiap langkah yang dia pergi,
dia akan diangkat darjatnya dan dihapuskan dosanya, ya, dan para malaikat akan berselawat, ya, meminta keampunan serta rahmat ke atasnya. Serta selama dia tunggu solat fardu tu, dia terus berada dalam keadaan solat, ya. Maknanya lagilah lambat imam tu keluar, barangkali kita kata, mana imam ni? Ini adalah kenyataan orang yang tak faham, kan? Nak kata kalau lagi lambat, lagi lama ditunggu, lagilah tinggi pahala serta darjat yang diperoleh itu. Itu nak kata, insya-Allah ini beza antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu, ya. Orang yang jahil itu memahami, ya, sesuatu itu jauh lebih daripada orang yang tak faham, ya. Baik, kita lihat hadis yang ketiga yang kita bacakan tadi, ya. Hadis ini juga sebenarnya kalau nak dibandingkan antara hadis yang kedua dan hadis yang pertama, hadis yang ketiga ni adalah paling penting, ya, dan yang paling berat sebenarnya, ya, untuk kita amati dan serta, ya, ambil perhatian, ya, daripadanya. Di mana dalam hadis yang ketiga ni yang diriwayatkan juga daripada riwayat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya salat yang paling berat, ya, ke atas orang munafik adalah salat Isya dan juga salat subuh, ya. Lalu, ya, Rasulullah kata kalau mereka tahu, ya, tentang keutamaan yang terdapat dalam kedua salat ini, ya, pasti mereka akan mendatanginya. Maknanya pergi ke masjid untuk dikerjakan secara berjemaah, walaupun dengan merangkak, ya. Merangkak macam mana? Ya, maknanya dengan berjalan dengan kedua tangan dan juga kedua lutut. Dengan kedua kaki ke lutut? Dengan kedua kaki juga. Ya. Maknanya dia berjalan atas ke enam anggota tu. Kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Ya, boleh faham insya-Allah, ya. Maknanya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak, ya. Lalu Rasulullah kata, ini jumlah yang paling berat. Rasulullah kata, laqad hamamtu, aku teringin untuk memerintahkan solat dikerjakan. Maknanya dikumandangkan ikamat dan ada orang lain mengimamkan solat berjemaah. Maknanya beza daripada kebiasaan. Kerana kebiasaannya Rasulullah yang akan jadi imam. Takkan ada sesiapa yang tergamak nak mendahului Rasulullah nak jadi imam, ya, tidak sama sekali, ya. Maka Rasulullah dialah sentiasa, ya, mengerjakan solat, ya, kecuali kalau sekiranya Rasulullah keluar, ya, musafir, berperang atau pergi mengerjakan haji ataupun umrah, ya, maka akan ada penggantinya, ya. Atau ketika mana yang berlaku di saat-saat akhir hidup Rasulullah apabila Rasulullah sakit, ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq menggantikan baginda. Tapi kebiasaannya adalah Rasulullah yang jadi imam. Jadi Rasulullah kata akan dilantik orang lain wakil untuk jadi imam. Sementara itu Rasulullah, ya, akan memerintahkan orang mengumpulkan kayu api, ya, lalu dibawa bersama, dan Rasulullah akan pergi ke rumah-rumah mana-mana penghuninya yang lelakinya yang sudah baligh, yang wajib ke atasnya untuk solat, bahkan solat secara berjemaah, ya, di masjid, dan dibakar rumah-rumah mereka ini, ya. Begitu berat sekali ni. Ini kata apa ni? Ini adalah hadis yang sahih, ya, bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Cuma dalam riwayat yang lain dijelaskan bahawa Rasulullah tidak melaksanakan apa yang diinginkan itu. Maknanya tidak berlaku Rasulullah membakar rumah sesiapa, ya, kerana tidak menghadiri salat berjemaah, tidak berlaku. Dijelaskan dalam riwayat lain kerana mengenangkan adanya orang-orang yang tidak bersalah di dalam rumah-rumah ini,
Kerana seperti mana yang kita ketahui bahawa bukan semua orang wajib solat secara berjemaah di masjid. Yang wajibnya siapa? Lelaki yang baligh, ya. Adapun golongan wanita, golongan kanak-kanak, ya, bahkan golongan hamba, ya, mereka tidak diwajibkan untuk solat berjemaah. Jadi mengenangkan adanya golongan ini, Rasulullah, ya, tidak melaksanakan apa yang diinginkan itu, ya. Kalau kita lihat ketika 3 hadis yang kita telah bacakan ni, ya, berkenaan tentang fadilat serta kewajipan solat berjemaah, di sini ada permasalahan tentang apa hukum, ya, solat berjemaah, ya. Ini ada perbincangan yang cukup panjang, ya, bahkan terus dibincangkan sepanjang sejarah Islam, ya, sehinggalah ke hari ini, tentang apakah hukum solat berjemaah bagi kaum lelaki secara khasnya. Di sini ada sehingga 4 pendapat, ya. Pendapat yang pertama, yang boleh kita kata pendapat jumhur, majority, ya, iaitu pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, ya, mazhab yang dianuti oleh rata-rata masyarakat kita. Mereka melihat bahawa hukum solat berjemaah adalah sunat muakkad, ya, sunat muakkad. Itu pendapat yang pertama. Daripada kalangan jumhur ini, ada pendapat kedua daripada kalangan mereka yang mengatakan bahawa hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Ini pendapat yang kedua, ya, daripada kalangan jumhur. Tadi ada juga yang pendapat yang kata fardu kifayah, maknanya sama ada sunat muakkad atau fardu kifayah. Sunat muakkad maknanya apa? Sunat yang sangat dituntut. Fardu kifayah apa artinya? Maknanya wajib. Solat berjemaah wajib, tetapi dia fardu kifayah. Sekiranya sebahagian melaksanakan, maka akan tergugur kewajipannya ke atas sebahagian yang lain. Kalau sebahagian sudah menunaikan kewajipan ini, akan tergugur kewajipannya, maka bagi orang lain dia jadi apa? Dia jadi sunat, bukan jadi harus, ya. Kalau sebahagian sudah melaksanakan kewajipan ini, yang lain jadi sunat, ya. Adapun kalau tidak ada sesiapa melaksanakannya, kesemua mereka akan berdosa. Itu maksud fardu kifayah, ya, dalam pendapat yang kedua. Ada yang pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Imam Ahmad dan rata-rata, ya, ulama hadis, ya. Mereka mengatakan, ya, bahawa solat fardu ataupun solat fardu secara berjemaah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain maknanya wajib ke atas setiap individu yang wajib solat, ya, iaitu golongan lelaki yang baligh, ya. Hukumnya adalah fardu ain. Adanya pendapat yang keempat, iaitu daripada kalangan mazhab Zahiri. Mereka bersikap lebih keras, ya, berbanding dengan mazhab Imam Ahmad, kerana mereka mengatakan bahawa bukan sahaja fardu ain, bahkan mereka mengatakan dia adalah fardu ain dan syarat sah salat itu. Ya, boleh faham, ada perincian sikitlah, ya. Bukan sahaja fardu ain, bahkan syarat sah. Maknanya apa? Kalau orang tu tak buat, tak mengerjakan secara berjemaah, tak sah. Beza kalau orang yang kata fardu ain, ya, tetapi bukan syarat sah, maknanya kalau dia tak buat, dia berdosa. Tapi salatnya sah ke tak? Sah juga, sah dan tertunai kewajipan dia, tapi dia berdosa, ya. Tapi berbanding dengan mazhab pendapat yang keempat, mazhab Zahiri, ya, bukan saja berdosa, bahkan tak sah. Maknanya dia kena ganti, ya, dia kena buat balik secara berjemaah, ya. Kalau kita lihat keempat-empat pendapat ni, ya, apa yang penting bagi kita adalah yang mana yang rajih, kan, ya. Maka yang mana yang rajih yang kita nak kata, ya. Kalau kita lihat pendapat yang pertama yang kata sunat muakkad, ya,
ataupun yang kata fardu kifayah. Ya. Kalau sunat muakkad, dalil mereka adalah hadis yang pertama. Mereka kata kerana Rasulullah kata solat berjemaah lebih afdal berbanding solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Maka Rasulullah memperakui solat bersendirian. Kan? Kerana Rasulullah memperakui bahawa solat bersendirian dapat 1 darjat berbanding dengan solat jemaah 27 darjat. Apabila dilakukan perbandingan sedemikian, maknanya solat sendirian ada dia punya ganjaran dia, maknanya sah, bukan saja sah, bahkan dapat pahala. Tapi pahala dia 1 berbanding solat berjemaah sehingga 27. Maka di situ anjuran untuk solat berjemaah. Maka kerana itu mereka kata sunat muakkad. Adapun yang kata fardu kifayah, kerana apabila mereka membandingkan antara hadis yang bersifat anjuran serta hadis yang bersifat mewajibkan, seperti manalah hadis yang ketiga di mana Rasulullah mencela orang yang tidak menghadiri solat berjemaah, khususnya solat isyak dan juga subuh. Bahkan sehingga Rasulullah nak bakar rumah ni mereka. Kalau sampai nak bakar rumah, takkan sebab benda sunat, kan? Kalau benda sunat tu apa? Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi ini kalau sampai nak bakar rumah, takkan tak apa juga. Sebab tu mereka kata ini bukan sunat, tapi ini dah sampai fardu kifayah. Itu mereka punya pemahaman. Mereka kata maknanya fardu kifayah. Berbeza dengan pendapat yang ketiga yang mengatakan fardu ain. Ini kerana mereka melihat bahawa hadis yang ketiga yang kita bacakan tadi, apabila Rasulullah sampai nak bakar rumah, ini bukan fardu kifayah. Kerana mereka kata kalau ada dalam hadis yang ketiga tu, dia secara tidak langsung menolak bahawa dia fardu kifayah. Bagaimana? Siapa yang nampak? Kenapa hadis yang ketiga tu menolak bahawa hukumnya bukan fardu kifayah? Siapa yang nampak? Nak bakar setiap orang. Ada yang lain? Sebab dah ada jemaah yang nak mendirikan kat masjid tu, kan? Kan Rasulullah akan melantik imam yang lain untuk dirikan solat berjemaah. Maknanya dah ada jemaah yang ngerjakan solat fardu secara berjemaah tu. Kalau sekiranya dia fardu kifayah, maknanya dah tertunai kewajipan tu. Manakala orang yang kat rumah tengah lalai, yang tengah tidur ni, jadi sunat je. Bagaimana dia sunat tapi Rasulullah nak bakar rumah? Itu yang kita kata ini bukan fardu kifayah. Nampak? Ada sudah jemaah yang didirikan tu berdasarkan kenyataan Rasulullah sendiri bahawa aku akan arahkan supaya ikamat didirikan, aku akan lantik seorang imam untuk mendirikan solat berjemaah. Tapi pendapat yang kata fardu kifayah, dia orang faham lain. Dia orang kata kalau di fardu ain, macam mana Rasulullah boleh nak pergi bakar rumah? Rasulullah tak solat berjemaah kat masjid. Nampak tak? Dia orang faham macam tu. Kalau fardu kifayah, macam mana pula Rasulullah boleh buat nak pergi satu kumpulan bawa kayu api? Kalau di fardu ain, afwan. Mereka faham macam tu. Takkan Rasulullah meninggalkan fardu ain dengan pergi ke rumah nak cek-cek siapa yang tak solat berjemaah. Dia orang faham macam tu pula. Tapi jelas bahawa takwil sebegitu jauh. Rasulullah membuat sedemikian kerana ada maslahah yang lebih besar, kerana ada kewajipan yang lebih besar yang khusus buat pemerintah, yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Bahkan bukan sekadar pemerintah, bahkan baginda sebagai rasul. Perintah amar ma'ruf, nahi munkar. Ini juga wajib. Kalau kita lihat pendapat yang keempat yang kata salat fardu berjemaah hukumnya wajib, bahkan syarat sah, ini kerana mereka berpegang dengan antara lain adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhur,
barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak menghadirinya, maka tidak ada solat baginya kecuali dengan keuzuran. Ya. Dan hadis ini dihukum sebagai sahih. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dan dihukum sebagai sahih, ya, termasuk Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah. Maka mereka berpegang dengan hadis ini kerana Rasulullah kata apa? Maka tidak ada solat baginya, bagi orang yang mendengar azan dan tidak menghadirinya. Tidak ada salat baginya kecuali dengan keuzuran. Maka apabila Rasulullah kata tidak ada salat baginya, maknanya apa? Tak sah baginya. Maka ini menjadi dalil bagi mazhab Zahiri. Ya, Zahiri, mazhab yang berpegang dengan zahir nas. Ya. Baik. Antara dalil-dalil ini semua, ya, yang mana yang rajih? Masih tak terjawab soalan. Ayuh, wahai para fuqaha, para mufti. Ada? Ya, ada jawapan? Kalau kita lihat, ya, apa yang pasti kita perlu menghimpunkan ke semua hadis. Kalau kita lihat pendapat yang keempat, apabila mengatakan dia syarat sah, mereka melihat satu sudut, mereka melihat satu hadis, dan secara tidak langsung mereka menolak hadis yang lain, khususnya hadis yang pertama. Kerana hadis yang pertama jelas memperakui salat bersendirian. Ini yang kita kata ini masalah. Ya, apabila kita tidak mengambil pendekatan cuba menghimpunkan semua hadis-hadis yang berkaitan. Kerana itu kita kata pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, bahawa hukumnya adalah fardu ain, ya, tetapi bukan syarat sah. Ya. Ya, hukumnya adalah fardu ain, ya, tetapi bukan syarat sah. Ya. Ini jugalah pendapat yang dipilih, yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Al-Utsaimin, ya, rahimahumullah. Ya. Baik. Kita cuba selesaikan sikit. Baik, daripada hadis yang ketiga, dapat kita mengambil faedah daripada hadis yang ketiga ni secara khasnya, bahawa salat berjemaah adalah fardu ain, ya, tetapi bukan syarat sah, ya, bagi lelaki yang baligh. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan salat berjemaah tanpa keuzuran, dia layak untuk dihukum. Kerana dalam hadis tadi Rasulullah kata apa? Rasulullah sehingga nak membakar rumahnya. Maka itu hukum paling layak. Ya, berat, kita kata berat, ya, hadis ni. Tetapi dalam masa yang sama, daripada hadis yang ketiga ni kita mengambil faedah bahawa hendaklah sentiasa diraikan kaedah. Kaedah apa? Dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Ini satu kaedah, boleh tulis, ya. Menghindari kemudaratan didahulukan atas memperolehi kemaslahatan. Ya. Menghindari kemudaratan didahulukan atas memperolehi, ya, kemaslahatan. Berdasarkan hakikat Rasulullah, akhirnya tidak melaksanakan keinginan dia untuk nak bakar rumah tu. Kerana kalau dibakar, jelas di situ ada mudarat ke atas orang yang tidak bersalah, orang yang tidak sepatutnya. Kerana itu Rasulullah meninggalkan, ya, hajatnya itu, ya. Kerana kaedah menghindari mudarat didahulukan. Kerana Rasulullah tak bakar, berbanding nak memperolehi maslahat. Maslahat apa? Maslahat amar ma'ruf tadi. Maslahat nak memberi peringatan kepada orang yang tak menghadiri solat jemaah, ya. Baik, juga faedah daripada hadis yang ketiga ni tentang hakikat keadaan orang-orang munafik, ya, yang mana mereka tidaklah, ya, melaksanakan sesuatu ibadah melainkan atas tujuan riya, ya, dan juga nak supaya orang, ya, nampak, ya,
supaya nak riak dan nak popular, ya, ada tujuan dunia, ya. Maka mereka tidak menghadiri solat jemaah kecuali apabila orang nampak. Ini keadaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khasnya. Pada waktu solat Isya ataupun subuh, zaman Rasulullah tak ada lampu, ya, tak ada lampu-lampu seperti yang kita lihat pada hari ini. Maka waktu Isya dan waktu subuh secara khasnya macam mana keadaannya? Keadaannya adalah gelap gelita. Gelap gelita, tak nampak siapa kat solat, ya. Maka kerana itulah orang-orang munafik mengambil kesempatan. Buat apa nak pergi? Orang tak nampak pun, ya. Rasulullah pun tak tahu. Orang pun takkan keji, sebab dia orang tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. Maka mereka tidak menghadiri solat Isya dan subuh tu. Ditambah lagi kerana waktu ini adalah waktu khusyuk, waktu syughul, ya. Syughul, ya, untuk nak tidur, nak berehat, ya, khususnya waktu subuh. Dan hal ini memang jelas kita dapat lihat, ya, pada hari ini, ya. Kerana tu kita katakan tentang ancaman bahawa orang-orang yang mempunyai sifat ini, dia khawatiri mereka ada sifat munafik. Ya, maka perlulah kita muhasabah diri kita masing-masing supaya jangan ada sifat munafik ini, ya. Apa tu sifat munafik? Orang munafik kita tahulah, semua sepakat. Tetapi apa yang tersirat daripadanya sifat munafik tu, ya? Boleh kita kata orang munafik adalah apa? Orang yang menyatakan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya. Ini orang munafik. Dia tahu, bahkan dia akui, ya. Bahkan dia mungkin dia boleh cakap kat orang lain bahawa oh, yang betul macam ni, yang saya ni salah, benda ni wajib, benda ni sunat dan sebagainya, tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya atau dia sendiri melanggarnya, ya. Jadi, ya, saya mengambil kesempatan untuk, ya, mengingatkan diri saya dan juga para ikhwah semua supaya kita, ya, berhati-hati dan berusaha sedaya mungkin untuk kita elak daripada tergolong di kalangan orang-orang munafik, ya. Lebih-lebih lagi kalau pada hari ini kita melihat bahawa media massa sudah tersebar, ya, media-media baru secara khasnya seperti Facebook, ya, Twitter dan seumpamanya. Banyak, ya, tukang-tukang nasihat, ya, banyak bahkan tukang-tukang mufti, ya, tukang-tukang qadhi, penasihat-penasihat, ya, dalam segala bidang dia boleh masuk je, ya. Jangan nak kata ekonomi, sosial, bahkan dalam bidang agama pun, ya, bidang halal dan haram. Tapi kita khawatir bahawa dia lebih, ya, lebih kepada kata-kata, ya, tanpa, ya, amal, ya. Juga faedah daripada hadis yang ketiga ni adalah tentang kelebihan, ya, solat Isya dan juga solat subuh, ya. Baik, saya ingat setakat itu sahaja, ya, yang dapat kita bincangkan tentang ketiga-tiga hadis yang kita telah bacakan. Dan bagi kita melengkapkan faedah perbincangan tentang masalah ini, kita sebutkan di sini adalah kita sebutkan tentang keuzuran-keuzuran yang ada untuk seseorang tidak hadir salat berjemaah, ya. Ya, keuzuran-keuzuran yang ada untuk tidak hadir salat berjemaah. Yang pertama dan yang kedua adalah apa tu? Hujan yang lebat ataupun salji, ya. Salji dan hujan, ya. Jadi termasuk dalam erti kata salji dan juga hujan adalah panas terik yang teramat ataupun keadaan gelap gelita atau takut
takut atas keselamatan diri, ya, daripada apa juga. Ini semua termasuklah, ya, dalam hujan dan juga salji, ya. Yang ketiga adalah apabila makanan dihidangkan, ya, seperti mana dalam hadis yang kita telah bacakan sebelum ni, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, ya, dan dalam keadaan seseorang itu menahan diri daripada air kencing, ya, dan juga air besar, ya, air kecil dan air besar. Jadi itu yang keempat, iaitu dalam keadaan seorang tu menahan diri daripada nak buang air, ya. Jadi itulah empat-empat keuzuran untuk tidak hadir, ya, solat berjemaah, ya. Selain itu tidak dianggap sebagai uzur yang syar'i, ya. Ya, alasan yang dibuat-buat bolehlah, ya, tapi bukan uzur yang syar'i, ya. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan. Konsep al-ta'yin pada niat solat. Sekali lagi. Niat solat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan ada 3 aspek yang perlu ditekankan, iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, bukan ta'arud. Qasad tu maksudnya usalli, ta'arud tu fardu ke qada ataupun Ta'arud, bukan ta'arud. Ta'arud maknanya bercanggahan. Ta'arud maknanya perlakuan tu. Okey. maksud ta'yin iaitu Ta'yin penetapan. waktu solat. Waktu solat. Jelas, mungkin ni keluar tajuk sikit lah, ya. Tapi kalau kita lihat syarat-syarat yang diletakkan, ya, sebelum seseorang nak takbiratul ihram, mendirikan apa juga salat, di mana seperti mana yang memang kita sedia maklum, perlunya ada niat, kerana niat inilah yang akan membezakan antara apa yang kita kerjakan itu, sama ada dia ibadah ataupun adat. Adat maknanya rutin, biasa. Jadi niat itulah yang akan membezakan bahawa ini adalah ibadah, bukan rutin. Cuma apabila kita lihat, ya, diletakkan syarat-syarat yang tertentu di dalam kewajipan niat ini, bahawa perlu ada qasad, ta'arud dan juga ta'yin, ya. Apa yang dapat kita kata, ya, yang mungkin kita boleh kata kesilapan, ya, yang lebih jelas yang berlaku adalah apabila aspek-aspek ini dilafazkan, ya, bahkan sehingga dianggap sebagai syarat, perlu dilafazkan. Ini yang kita kata dia menjadi kesilapan, segala kesilapan. Apabila diletakkan syarat-syarat yang tertentu, ya, dalam niat itu, lalu ingin dilafazkan pula, ya, apabila seorang itu nak takbiratul ihram tu, ya, mereka mengatakan apabila nak takbiratul ihram, apabila Allahu Akbar, perlunya ada ketiga-tiga aspek ini. Kita melihat bahawa jelas di sini adalah ini adalah satu, ya, syarat-syarat yang bersifat melampau, ya, yang bersifat ghulu, ya, yang bersifat menyusah-nyusahkan. Bahkan yang lebih penting, kita kata tidak ada petunjuk dalil, ya, yang mengatakan bahawa apabila seorang nak salat, perlu ada dalam niatnya tiga-tiga perkara ni. Perlu ada, dia kena teringat ketika itu. Ini kita kata dia benda ni halus, kerana dia berkaitan tentang hati kita, ya, satu yang kita tak nampak. Maka mereka kata perlu ada tiga ni apabila nak takbiratul ihram. Maka lebih parah lagi kalau apabila nak dilafazkan, ya. Maka kita kata ini jelas satu syarat yang tidak ada petunjuk dalilnya. Cukup dengan seorang itu sudah ada niat, ya, dengan erti kata niat yang umum, ya,
Dia tahu apabila dia nak pergi itu. Bukan kita kata tidak menjadi syarat apabila dia nak takbiratul ihram, kerana tidak ada petunjuk kata kena ada ketika itu. Maka kita kata cukup dengan apabila dia nak pergi ke masjid itu, ya, apabila dia sudah masuk dalam ruang solat, bahkan apabila iqamat dikumandangkan, dia sudah tahu, sudah ada niat dalam hati itu, maka kita kata itu sudah memadai, itu sudah termasuk dalam niat, ya. Maka tidak perlu sampai apabila dia nak takbiratul ihram kena ada tiga-tiga ni dalam hati dia, ya. Bahkan kita kata ini jelas dia akan, ya, mengalihkan tumpuan dia, ya, terhadap, ya, kewajipan untuk dia nak ittiba', ya, mengikut imam tu. Akhirnya kerana tersibuk dengan urusan niat ini, kita mendapati bermacam-macam, ya, orang yang sambil Allah, ya, Allahu akbar, bahkan sehingga mengulang-ulang ucapan takbir tu. Ini jelas, ya, sesuatu perbuatan yang menyalahi sunnah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti mana yang disebutkan, ya, satu faedah di mana Syekh Utsaimin menyebutkan tentang bahaya orang yang cuba nak mempraktikkan syarat-syarat ni ketika takbiratul ihram tu, di mana akhirnya dia memanjangkan ucapan Allah, ya, Allahu akbar tu. Di mana Syekh Utsaimin kata kalau sekiranya dia memanjangkan alif itu Allahu akbar, ya, tanpa dia sedar dia telah mengucapkan satu kalimah syirik. Bagaimana? Apabila alif dalam Allah itu kalau sekiranya dipanjangkan jadi Allahu akbar, itu menjadi satu tanda, itu menjadi satu soalan. Alif itu kalau dipanjangkan ada mad Allahu akbar, apa maknanya? Adakah Allah Maha Besar? Ini jelas satu kalimah syirik. Ini gara-gara, ya, tidak mengikut, ya, petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa gara-gara kita nak bersikap menyusahkan, ya, urusan ibadah kita, ya. Maka kita kata dalam masalah niat cukup dengan orang itu, ya, tahu apa yang dia sedang lakukan, ya. Dan kita mengatakan, kita melihat agak mustahil seseorang yang berwuduk di rumahnya misalnya, lalu dia keluar ke masjid, ya, dengan pakaian solatnya, baju Melayu ke dengan sarung, dengan kopiah, lalu dia masuk masjid, ya, lalu dia tunggu solat dan dia bangkit apabila iqamat dikumandangkan. Kita kata mustahil orang ni tak tahu apa dia tengah buat. Mustahil orang ni dia nak bangkit dan pergi makan. Mustahil dia nak bangkit dan pergi main bola. Kita kata orang ni jelas dia tahu dia nak pergi solat, ya, InsyaAllah, ya, dia tahu solat apa. Mustahil orang, kecuali orang dalam keadaan yang kita kata pelik lah, tengah malam dia ingat dia tengah nak solat zuhur misalnya. Kita kata ini satu, ya, satu keadaan yang, ya, sangat jauh, ya, kebarangkalian ni, ya. Baik, jadi akhirnya kita kata cukup dengan ada niat, ya, secara umum, ya, tanpa kita perincikan niat, dia tahu apa dia tengah buat, dah. Jangan kita nak kata oh dia perlu qasad, perlu ta'arud, perlu ta'yin, sama ada tunai ataupun qada, berjemaah ataupun sendiri. Orang yang bangkit apabila iqamat sudah tentu dia tahu dia nak kerjakan solat secara berjemaah, tak perlu ada nak qasad lagi bahawa ini berjemaah, kan? Ini satu jelas yang bersifat berlebih-lebihan, ya. Soalan apa solat berjemaah nanti masa subuh ni digambarkan gelap, Ustaz. Apa hukum solat dalam gelap ni, Ustaz? Kalau dia sembahyang dalam keadaan yang gelap lah. Ya, kembali kepada niat dan tujuan lah, ya. Apabila kita kata dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, solat pada waktu isyak dan juga subuh, keadaan pada ketika itu dilakukan dalam keadaan gelap gelita, mengenangkan tidak ada lampu, ya, dan cahaya. Maka di sini persoalan, apakah ini menjadi satu sunnah untuk kalau kita nak solat, tutup lampu semua, ya, khususnya pada waktu isyak dan juga subuh, ya. Kita kata ini orang salah faham.
satu salah faham antara nak membezakan sunnah, ini satu perbuatan daripada Rasulullah yang bersifat ta'abudiyah, dan sunnah, satu yang datang daripada Rasulullah yang bersifat adah. Ini yang sering menjadi kekeliruan di kalangan umat Islam, antara sunnah ta'abudiyah Rasulullah dan sunnah adah Rasulullah. Perlu dibezakan, ya, kalau tidak kita keliru. Maka sunnah ta'abudiyah ini yang perlu kita ikut. Adapun sunnah adah, kita kata dia adalah harus, tak semestinya kita ikut, kerana Rasulullah diutuskan untuk sunnah ta'abudiyah ini dan bukan sunnah adah. Kalau sunnah ta'abudiyah urusan ibadah, ya, salat, puasa, zakat dan seumpamanya. Sunnah ta'abudiyah adalah urusan harian Rasulullah, ya. Contoh apa? Rasulullah tinggal di rumah yang dibuat daripada pelepah kelapa. Ini sunnah Rasulullah. Apakah kita perlu begitu? Rasulullah nak pergi ke haji, naiki unta. Ini sunnah adah. Adakah kita kata, oh kita kena pergi haji naik unta? Naik siapa naik kapal terbang? Bid'ah. Ini sering ditohmah. Orang salah faham. Oh kalau macam tu tak boleh lah pergi haji naik kapal terbang. Ini orang salah faham. Ya, sering kita dengar. Ya. Rasulullah pakai jubah. Oh kalau pakai sarung tak boleh lah, kerana menyalahi sunnah. Ini sini kita kena faham. Rasulullah pakai serban. Ini sunnah ibadah ke adah? Ini kena faham. Ini sering jadi keliru. Oh kena pakai serban. Bahkan mereka berdalil dengan dalil-dalil hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Sekali pusing satu cahaya, lagi banyak pusing lagi banyak cahaya. Maka kerana itulah kita melihat, ya, orang memakai serban yang cukup besar, melebihi, ya, saiz kepalanya, ya, kerana salah faham antara sunnah adah dan juga sunnah ibadah, ya, adat dan juga ibadat, ya. Bahkan kita boleh tarik perhatian sehingga, ya, ramai yang tak tahu. Bahkan di kalangan orang yang mendukung sunnah, kita perasan tak kalau khatib yang berkhutbah, kita melihat sehingga ke hari ini orang khatib melihat bahawa memegang tongkat itu adalah sunnah. Di sini persoalan kita. Memang telah sabit bahawa Rasulullah apabila berkhutbah, baginda memegang tongkat, kalau tak silap daripada bone arrow tu apa? Daripada busar. Daripada busar anak panah tu. Busur. Ya. Rasulullah jadikan sebagai tongkat. Ya, pada hari ini kita melihat tak ada pula macam tu. Ya, kita melihat mereka telah mengubah. Ya, kalau mereka kata ini sunnah, kita melihat jelas mereka telah mewujudkan satu tongkat yang cukup besar, cukup tinggi dan cukup cantik. Ya, tongkat sama macam ni lebih tinggi daripada dia. Ya, ini bukan tongkat orang tua, ini tongkat pengembala. Jadi adakah ini termasuk daripada sunnah? Kita kata jelas di sini salah faham. Kerana Rasulullah apabila dia menggunakan, ya, busur tadi itu, adakah kerana sunnah ibadah? Kita mendapati tidak. Sebaliknya kerana Rasulullah perlu kepadanya untuk bertongkat kepadanya, ya, kerana keadaan Rasulullah yang sudah lanjut usia. Tapi orang-orang yang muda yang berkhutbah, apa gerangan pula mereka nak memegang tongkat? Dan kita melihat bahawa kadang-kadang dia tak pegang pun, dia pegang lepas tu letak kat sini pula. Ini kesilapan demi kesilapan, ya, yang berlaku, ya, akibat tidak memahami, membezakan antara sunnah adah dan juga ibadah, ya. Satu perkara, kita ada masa. Tak apalah kalau ada soalan pertanyaan. Jadi kita lihat pendapat yang kedua dan ketiga ni, fardu kifayah dan fardu ain, itu adalah berdasarkan kepada hadis yang nombor 3 tu. Kan? Hadis nombor 3 ni ada solat isyak dan subuh. Adakah tuntutan fardu ain tu hanya pada solat isyak dan subuh ataupun pada solat-solat yang lain juga? Tidak, ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang pertama dan kedua bersifat umum, ya, solat berjemaah, ya, lebih afdal, ya, daripada solat bersendirian, umum, ya. Cuma dalam hadis yang ketiga dikhaskan solat isyak dan solat fajar mengenangkan keadaan orang munafikin, orang munafik yang malas menghadiri keduanya, ya. Maka kalau kita lihat dia tidak berkaitan tentang
fadilat, ya, fadilat salat berjemaah itu, ya. Sebaliknya dia nak satu celaan ke atas seorang munafik yang meninggalkan solat isyak dan fajar secara khasnya, ya. Maka dia tidak merujuk kepada kelebihan solat berjemaah secara umum, ya. Sebaliknya dia celaan ke atas orang munafik yang meninggalkan solat isyak dan fajar secara khasnya. Maka tidak boleh dibuat kesimpulan bahawa hanya solat isyak dan fajar yang dituntut supaya jemaah. Tidak ada isyarat. Kalau kita lihat tidak ada isyarat sebab begitu, ya. Sekadar celaan, ya, kata seorang munafik yang meninggalkan solat isyak dan subuh secara khasnya, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam rangkap yang kedua, di mana Rasulullah kata, ya, dan aku teringin untuk nak membakar rumah-rumah orang-orang apa yang tidak ikut solat berjemaah. Di situ sekali lagi lafaz umum. Rasulullah tidak kata yang tidak ikut solat berjemaah isyak dan subuh. Rasulullah tidak kata dalam jumlah yang terakhir tadi tu, ya, dalam jumlah yang terakhir daripada hadis tu, yang tidak ikut solat berjemaah, ya, secara umum. InsyaAllah. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kedudukan solat jemaah untuk 2 orang, imam dan makmum. Saya pun tak pasti adakah disebut di sini atau tidak. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah sabit, ya, dalam satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Ibnu Abbas, ya, salat qiyamul lail di rumah Rasulullah, di mana Ibnu Abbas menceritakan sendiri, ya, bahawa dia, ya, bermalam di rumah Rasulullah kerana nak tahu apa ibadah yang Rasulullah kerjakan. Dia tidur, ya, lalu dia melihat Rasulullah bangkit, ya, mengambil wudu, dan Rasulullah berdiri solat, mengerjakan solat qiyamul lail. Lalu Ibnu Abbas menceritakan bahawa dia pun ikut sama. Tapi apa yang berlaku, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Lalu Rasulullah, ya, mengambil kepalanya, ya, dan memalingkan Ibnu Abbas, membawanya ke sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ke kanan, ke bahagian kanan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa tu jelas, ya, memberi kepada kita faedah tentang soalan yang diajukan tadi, tentang bagaimana kedudukan kalau jemaah berdua, ya. Maka kita kata imam di sebelah kiri, manakala makmum di sebelah kanannya terus. Bahkan kita kata, kita nak cuit perhatian juga tentang adanya pendapat yang kata dia perlu ke belakang sikit. Kita kata ini tidak ada petunjuk dalilnya, kerana daripada peristiwa Ibn Abbas tadi jelas, ya, apabila Ibn Abbas kata dan Rasulullah membawanya ke sebelah kanannya, ya, satu saf, satu baris, ya. Kerana kalau benar Ibn Abbas dibelakangkan sedikit, pasti telah disebutkan oleh Ibn Abbas, ya, bahawa Rasulullah membawanya ke sebelah kanan lalu membawa dia sikit ke belakang. Rasulullah tak ada disebut begitu. Maka apa yang dapat kita faham? Bahawa satu baris, ya. Tetapi inilah dia apabila cuba berhujah dengan akal. Mereka kata orang yang makmum yang sebelah kanan imam yang berdua ni, dia kena ke belakang sikit. Kenapa? Mereka berhujah dengan hujah akal. Kata supaya dapat dibezakan antara imam dan makmum. Kita kata ini adalah hujah yang cukup lemah lagi rapuh. Kerana kita pun sudah tahu kedudukan imam dan makmum. Imam perlu sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Dah tahu dah siapa imam, kan? Itu satu. Apatah lagi kalau dalam pergerakan, pastinya imam akan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Siapa yang bersuara? Takkan makmum takkan bersuara, kecuali kalau diingat dekat Masjid Haram lah, Allah, dia menyahut, pun kita kata ini salah tempat lah, ya. Maka tidak ada keperluan. Maka hujah akal tadi bahawa makmum di sebelah kanan perlu ke belakang, ya, supaya dapat dibezakan antara imam dan makmum, adalah hujah yang cukup lemah dan rapuh, ya. Bahkan bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam kisah Ibn Abbas tadi, ya. Sekarang ni agak susah nak praktikkan kan. Kalau orang tiba-tiba ada sebelah, kita nak pegang kepala dia, kita nak tarik sebelah. Boleh tak imam tu pula dia pergi undur, dia nak samakan saf dengan makmum belakang? Kalau terpaksa. Kalau terpaksa, ya, tidak ada masalah, ya, antara imam yang nak bergerak atau makmum nak bergerak. Ini kalau sekiranya makmum yang tak faham lah, dia datang sebelah kanan, ya, begitu, ya.
Adakah imam yang nak bergerak atau makmum? Kita kata sunnahnya makmum lah, ya, sebab imam tonggak, makmum pengikutlah kena bergerak, ya, kena patuh perintah, ya, bukan makmum engkau lah pusing. Tak boleh, ya, makmum kena ikut, ya. Tapi kalau ini memang jenis, ya, jahil sehabis jahil, ya, tak reti bahasa, tak reti isyarat semua, ya, tidak ada masalah untuk imam, ya, bergerak ke sebelah kiri, ya. Seperti mana kalau datangnya makmum yang ketiga, ya, maka makmum, ya, imam perlu depan, ya, manakala makmum yang sudah ada dua perlu di belakang imam, kan? Boleh bayang, ya, kalau ada makmum dua tiba datang jemaah yang ketiga, maka persoalan siapa yang kena bergerak, imam ke makmum? Kita kata terpulang, tidak ada masalah, sama ada makmum ataupun imam. Kalau makmum dia berundur, ya, atau imam dia ke depan, ya, bergantung kepada situasi dan keadaan, insya-Allah, ya. Situasi macam Sayap mana pula ni? Sayap macam mana? Kanan imam tu ke depan sedikit saja, kanan dan kiri. Kalau untuk jemaah kedua orang, Tidak, ya. Kalau kita lihat, ya, berdasarkan petunjuk-petunjuk hadis, ya, bahawa kalau dua orang, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, kalau dua orang makmum, mereka akan berdiri di belakang imam, ya, dan bukan bersayap, kanan kiri. Itu kalau jemaah perempuan. Jemaah perempuan, ya, di mana makmumnya, di mana imamnya duduk di tengah-tengah saf yang pertama. Dia lain, ya. Imam perempuan dia tidak ke depan seperti lelaki. Ini mungkin kita ambil faedah lah. Elok juga soalan sayap tadi, ya, kita ambil faedah, ya. Kalau imam makmum, ya, dia memang ada sayap kanan dan sayap kiri, kerana dia akan berdiri di tengah. Dia takkan ke depan juga, dia takkan ke depan walaupun sedikit. Dia akan baris satu baris dan berdiri di tengah, ya, di tengah sebaris dengan makmum wanitanya di sebelah kanan dan juga kirinya, ya. InsyaAllah. Ini semua insyaAllah on the way, insyaAllah coming soon, ya. Jadi tak perlu kita terburu-buru. Tapi mungkin ada soalan tambahan. Bila orang munafik pada zaman Rasulullah, dia tak pergi solat isyak dan Subuh. Kalau sekarang kita tanpa sebarang uzur yang Ustaz sebutkan tadi, kita tidak pergi solat jemaah, kira munafik tak Ustaz? Itu yang kita kata tadi, kena muhasabah, ya. Muhasabah kalau sekiranya kita tak menghadiri solat berjemaah, ya, tanpa keuzuran, ya. Dan bolehlah kita ambil faedah tentang siapakah jemaah yang perlu menghadiri solat atau yang wajib fardu ain tadi, kan, yang perlu wajib menghadiri solat berjemaah di masjid. Kita bolehlah ambil faedah, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis yang menyokong pendapat yang ketiga yang mengatakan bahawa solat berjemaah itu adalah fardu ain. Dalam peristiwa seorang sahabat yang buta datang meminta keuzuran daripada Rasulullah untuk tidak menghadiri solat berjemaah. Lalu Rasulullah pada mulanya memberikan keuzuran untuknya untuk tidak menghadiri solat berjemaah, kerana orang itu memberi alasan bahawa dia tidak ada orang yang memimpinnya ke masjid. Dia buta, dia perlu orang memimpin, tapi tak ada orang yang boleh memimpinnya. Satu, ditambah lagi keadaan yang tidak mengizinkan, keadaan jalan laluan dia nak pergi ke masjid, ya, tidak elok. Maka dia meminta daripada Rasulullah izin untuk diberikan keuzuran. Pada mulanya Rasulullah memberikan, ya. Maka di sini jelas, lalu apabila orang buta itu berpaling, Rasulullah memanggilnya semula dan bertanya, "Atasma'un nida?" Apakah engkau mendengar azan? Maka orang itu mengatakan, "Na'am." Ya. Lalu Rasulullah kata, "Fa'ajib." Maka sahutlah. Ya, apa artinya? Rasulullah, ya, akhirnya mewajibkan kepadanya untuk menghadiri salat berjemaah dan tidak memberikannya keuzuran, ya. Atas alasan apa? Walaupun dibuta,
tapi mengenangkan dia mendengar azan itu. Rasulullah akhirnya tidak dapat memberikannya kelonggaran, ya. Sebaliknya Rasulullah menyuruh supaya dia menyahut seruan azan itu. Daripada hadis ni jelas memberi gambaran kepada kita bahawa kalau orang buta yang tak ada orang nak memimpin dan keadaan laluan dia tidak sesuai pun diwajibkan fardu ain untuk dia menghadiri solat berjemaah. Ini kan pula orang-orang yang celik mata, ya. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama, hadis orang buta ini memberi kepada kita faedah tentang siapakah yang wajib menghadiri solat berjemaah ini, fardu ain ni. Orang yang boleh mendengar azan. Orang yang boleh dengar azan, mereka inilah yang wajib menghadiri, yang menyahut azan itu. Apabila Bilal mengatakan hayya 'alas salah, ayuh datang kerjakan salat, ayuh datang mengerjakan salat, kan? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Maka siapa yang wajib menyahut seruan muazzin ni? Orang yang boleh mendengar. Dan kita boleh jelaskan lagi, siapakah apa yang dimaksudkan orang yang boleh dengar? Adakah melalui seruan Bilal pada hari ini yang menggunakan pembesar suara, yang mana berkilometer dengar, ya, lagi besar masjid, lagi besar corong dia lagi jauh boleh dengar? Adakah ini maknanya dia pun kena hadir juga walaupun rumahnya berkilometer barangkali jauhnya? Kita katakan tidak. Yang dimaksudkan wajib menyahut seruan azan, kita boleh anggar bagaimana kalau Bilal itu tanpa pembesar suara, kerana ini keadaannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa pembesar suara. Maka kita boleh agak-agaklah. Di sini kita perlu, ya, bertakwa kepada Allah dan membuat anggaran. Apa jaraknya, ya? Yang mana kalau Bilal tak guna pembesar suara, kita dengar. Kalau kita melihat bahawa jaraknya boleh dengar, maknanya kalau orang tu jerit, jarak tu kita boleh dengar daripada masjid atau surau itu, maka kita wajib menghadirinya. Adapun kalau lebih, maka kita kata di situ, ya, hukumnya turun kepada sunat. Ya, insya-Allah ini perincian dia lah. Ya, insya-Allah jelas. Kalau dekat tempat tu dia orang Islam kat situ dia tak azan, kita kena buat anggaran. Ini parah ni orang tak azan ni. Tapi tak apalah, tak naklah masuk dalam perincian ni. ada waktu-waktu dia azan tapi subuh Ini parah ni. Parah ni seperti manalah hadis, ya, tempat ni telah diselubungi oleh syaitan. Itu. Tapi ini tidak bererti bahawa, ya, tak perlu menghadiri solat berjemaah. Mungkin dia nak bermuslihat macam muslihat Yahudi. Time azan je dia masuk dalam bunker dia supaya tak dengar azan. Dia masuk dalam bilik dia, dia tutup selimut supaya tak dengar azan. Sebab kalau dengar dia kena sahut. Ini kata ini muslihat Yahudi. Walau macam mana pun dia kena buat anggaran. Jarak dia, jarak rumah dia, jarak kedudukan dia. Agak-agak boleh tak dengar azan kalau Bilal, ya, tidak menggunakan pembesar suara. Ya. Kalau guna pembesar suara tentu dengar. Tapi kalau tak dengar, kalau tak guna pembesar suara, boleh dengar tak? Dia kena buat anggaran. InsyaAllah boleh faham? Jadi agak-agak ini soalan dia. Soalan seterusnya lah. Berapa agak-agak jarak yang kalau Bilal yang suaranya kuat, ya, seperti keadaan Bilal bin Rabah, dia kumandangkan azan, berapa jarak agaknya makmum boleh dengar, jemaah boleh dengar? Berapa jarak? Berapa meter? Berapa ratus meter? Ni kita kata, bolehlah buat kajian insya-Allah, ya. Boleh kena buat anggaran, ya, insya-Allah. Sama ada kita tinggal kat apartmen, kita tinggal kat taman, kita tinggal kat kampung, kita tinggal kat pergunungan, mana sekalipun kita kena buat anggaran tu, insya-Allah, ya. Jadi saya tahu kalau orang yang kalau bila dia tak guna mikrofon, betul dia azan, orang yang ini dengar kan, orang yang tak dengar tu dia turun hukum dia kepada sunat. Ya. Maknanya hukum sembahyang Jumaat ni bukan fardu ain lah, sebab bagi orang yang tak dengar azan tu, bagi orang yang tinggal, ya, pada jarak yang tak dengar azan. Maknanya fardu ain bagi orang yang tinggal, hanya bagi orang yang dengar, itu fardu ain. Ada perincian sikit lah. Ini kena faham. Kerana kita buat andaian satu perkampungan, ya, kat tengahnya ada masjid, ya, ataupun satu bandar, tengahnya ada masjid, satu-satunya masjid, ya, maka inilah satu-satu tempat untuk penduduk ni dirikan jemaah. Tak boleh nak buat jemaah lain.
itu jadi lain pula, itu jadi khawarij. Nak buat jemaah lain pula. Masjid ni tak bagus. Ni suara aku sedap. Tak boleh. Boleh faham Jadi adakah semua orang dalam bandar ni fardu ain menghadiri masjid? Kita kata ada perincian. Perincian ni yang kita sebutkan tadi. Kalau sekiranya jarak dia boleh dengar muazzin. Kerana ada kalanya dalam satu bandar atau satu kampung, orang tu tinggal kat hujung kampung. Jaraknya barangkali berkilometer. Dan barangkali orang tu tak ada pengangkutan. InsyaAllah boleh faham. Ya. Dia tinggal kat pergunungan misalnya. Masjid kat mana? Kat kampung tu. Adakah dia tetap wajib fardu ain? Kita kena raikan fardu ain, jangan main-main. Adakah kita kata kau tinggal pergunungan ke kat tengah laut, fardu ain? Parah salah. Dia tu jelas akhirnya akan menyusahkan. Ya, wala yushaddu fid dini ahadun illa ghalabah. Tidak akan ada seorang yang cuba nak menyusahkan urusan agamanya, melainkan akhirnya dia akan tertewas. Ya, kalau kata masjid tu berkilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, fardu ain sih. Apa dia kena jalan menapak, tak ada kenderaan barangkali. Fardu ain. Orang buta pun wajib kau lagi lah. Ini salah faham lah ni. Kena faham ini semua perincian ni, kena faham lah. Ya, insya-Allah. Soalan terakhir. Pasal kalau berjemaah biasa kalau main jemaah kadang-kadang dekat KL tu macam masjid dia tu kawasan dia agak limited. Kemudian jemaah tu tak muat, kadang-kadang sampai sembahyang dekat Jalan raya. ada pasal macam dah terjarak jauh lagi, ada bangunan sebelah ke terpisah. Kadang-kadang sampai tak boleh nak dengar imam tu tengah buat apa, kena agak-agak siapa jemaah lain yang boleh nampak daripada tingkap ke. Boleh diterima sebagai sebenarnya. Ini satu masalah juga. Kalau sekiranya jemaah di luar kawasan masjid atau di luar ruang solat tu sudah agak terpisah, ya, daripada masjid, adakah mereka masih lagi termasuk dalam jemaah atau mereka sudah terkeluar daripada jemaah? Ya. Ini pun ada perbincangan di kalangan para ulama, macam-macam, ya. Ada yang kata perlu ada penghubung, ya. Kadang-kadang kalau kita tengok kat surau atau masjid, kadang-kadang dia ada ruang solat utama, kebiasaannya ada pintu masjid atau pintu surau. Boleh tak jemaah didirikan jemaah tambahan kat luar ruang solat masjid tu? Ada bincangan di kalangan para ulama. Ada yang sehingga kata perlu ada penghubung. Apa artinya penghubung? Seorang kena berdiri kat pintu, dia solat kat pintu. Ini pendapat mazhab lah ni, dalam mazhab Syafi'i ni. Seorang kena solat kat pintu tu, dia seorang-seorang. Kenapa? Dia penghubung antara jemaah dalam masjid, dalam ruang solat kat dalam, dengan jemaah di luar ruang solat. Tapi kita kata itu jelas satu pendapat yang tidak ada petunjuk. Bahkan kita khawatir orang yang penghubung itu terbatal solat dia kerana tidak berdiri dalam saf. Maka akhirnya dapat kita kata syarat dia macam mana, ya, bergantung kepada situasi dan keadaan, ya. Kalau sekiranya sudah keadaan tu dah memang sulit, terpaksa, dia bukan sengaja saja-saja, malah nak pergi saf depan tu, kita salah kat sini. Ada berlaku. Siapa yang pergi ke Masjid Haram, Masjid Nabi, kan saf depan tu jauh, ikamat pun dah kemandang, alamak jauh nak menapak, aku sini je lah, Allahu Akbar. Itu khawatir salatnya terbatal kerana tidak ada keuzuran untuk dia memisahkan antara dia dan saf yang mu'tabar, ya. Tapi kita kata kesimpulannya, kalau keadaan sudah sulit, ya, keadaan tidak mengizinkan, terpaksa, ya, dan paling tidak dia boleh dengar, ya, ataupun boleh lihat, maka insya-Allah, ya, salatnya sah, insya-Allah, ya. Boleh, insya-Allah. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Dan insya-Allah kita, ya, tak lupa untuk mengambil kesempatan untuk mengingatkan kepada para ikhwah tentang anjuran, ya, puasa Ashura, ya. Dan sebelum Ashura adalah Tasu'a, ya, puasa hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10 Muharram, ya, yang jatuh pada hari esok dan juga lusa, ya, hari Rabu dan juga
Khamis, ya. Puasa Ashura seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menghapuskan, ya, dosa setahun yang lepas, ya. Adapun puasa Tasu'a itu, ya, bertujuan untuk menyelisihi antara puasa Ashura kita dengan puasa ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani yang juga turut berpuasa Ashura. Jadi kita menyelisihi mereka dengan kita berpuasa pada tanggal 9 dan juga 10 Muharram itu, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.